Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman pagi hari ini Quote of the Day bersama dengan Tok. Hari ini 17 Mac 23. Dah ada 11 hari lagi puasa. 11 hari. Quote of the Day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini tajuk kita ialah solat subuh itu adalah permulaan jadual harian kita. Solat subuh itu ialah permulaan jadual harian kita. Itulah pentingnya. Hidup kita ini sudah tentu kita menyediakan jadual. Jadual kehidupan kita. Ada jadual yang kekal, ada yang separuh kekal, ada yang jadual tak kekal, dan ada juga jadual ad hoc. Bila perlu baru buat. Itu jadual ad hoc. Hari ini hari Ahad. Bagi yang tak bekerja hari ini, sudah semesti dia ada jadual yang tersendiri. Biasanya kalau family yang bekerja, kerajaan, maka hari ini dia tak bekerja. Kalau yang buat bisnes pun hari ini tak bekerja. Jadi jadual keluarga. Biasanya hari Minggu, public holiday, ialah jadual keluarga. Jadual keluarga. Itulah biasanya. Biasanya begitu. Tapi walau bagaimanapun kita harus ingat sama ada kita nak berjalan jauh ataupun nak berjalan dekat ataupun sekarang musim cuti sekolah, banyak sangat pasal kenduri kahwin juga kena ada jadual. Kena ada jadual dalam hidup kita. Jadi jadual yang terbaik ialah mesti bermula dengan solat subuh. Itu jadual wajib. Bukan jadual pilihan. Pasal solat jadual wajib. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Itu jadual wajib. Mesti dipatuhi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelonggaran. Bagi orang yang nak musafir. Musafir 85 km ke atas. Maka dibolehkan. Dibolehkan jamak. Ataupun qasar. Ataupun sekaligus jamak dan qasar. Tapi jadual solat itu mesti diutamakan. Kalau hari bekerja, tentu ramai yang bangun pagi, awal pagi, menunaikan solat subuh. Itu jadual yang pertama. Ada jadual-jadual pilihan. Dari segi hukum, dari segi kita beramal dan ibadat, ada jadual-jadual pilihan. Kalau bangun awal subuh, boleh solat tahajud, itu pilihan. Solat sunat tahajud, solat sunat ni adalah pilihan, option. Buat dapat, tak buat tak berdosa. Itu dah option. Sama juga sekarang waktu duha, ini adalah option. Jadi jadual Allah mesti diutamakan. Pertama sekali solat first. Solat first. Jangan main-main dengan solat. Solat mesti diutamakan. Tak buat berdosa. Bila dosa, maka jika tidak mohon keampunan dengan Allah SWT, nerakalah jawabnya. Na'udzubillah min zalik. Itulah persiapan kita. Jadi jadual hari ini kalau kita lihat, jadual hidup kita amat cantik sangat. Yang telah pun diatur oleh Allah SWT. Daripada subuh sehingga zuhur. In between tu kita ada satu saja option solat, iaitu solat duha. Tapi masa di antara pukul 6, contoh lebih kurang, kita ambil subuh pukul 6, mudah kira, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam. Kita ada 7 jam. Di antara solat subuh dengan solat zuhur. Lebih kurang 7 jam kita ada. Jadi masa panjang. Masa 7 jam ni panjang. Jadi selepas subuh itu, mungkin kita ambil masa dalam 1 jam lagi untuk beribadat, untuk zikir, baca Quran dan sebagainya. Pukul 8 baru kita mulai kerja. Pukul 8. Dan pukul 12.30 ataupun pukul 1 sudah pun stop untuk buat persiapan menunaikan solat zuhur. Jadi 7 jam yang pertama itu cukup panjang. Dan waktu yang panjang ini dipanggil waktu duha. Waktu duha ni waktu yang cukup menarik. Udara, aura, suasana, semuanya amat memberi kekuatan yang luar biasa kepada kita. Come on, Assalam Tok dan sahabat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi jadual hidup kita setiap hari bermula dengan solat subuh. Itu jadual kita, kamu. Jadual yang harus kita patuhi. Jadi pertama,
jadual Allah. Jadual Allah mesti dipatuhi by who or by group. Mesti dipatuhi. Jadual Allah. Sebab itu jadual Allah dia ada panggilan. Dia ada notification. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jadual Allah. Bermula dengan solat subuh. Dan daripada subuh hingga zuhur kita ada 7 jam. Itulah jadual Allah. Masa panjang. Kalau siapa kata tak cukup masa, susahlah kita nak terima. Sebab 7 jam. Okey, selepas daripada bila menunaikan waktu zuhur pukul 1.20, lebih kurang. Lebih kurang. Pukul 1 makan, 1.20, 1.30. Pukul 2 start kerja balik. Pukul 2 hingga pukul 4. Berapa jam kita ada? 4 jam. 1, 2, 3, 4. 3 jam. 2, 3, 4. 3 jam. 2 jam. 3 jam lah. Jadual Allah betul lah. Itulah jadual Allah. Jadi selepas zuhur kita ada 3 jam. Selepas asar 4.45 pukul 7, 7.30. 4, 5, 6, 7. Lebih kurang 3 jam juga. Lebih kurang. Tapi maghrib dengan isyak 1 jam. Maghrib dengan isyak 1 jam. Jadi itulah banyak hadis yang disarankan oleh Rasulullah supaya kita berada di atas jadah selepas maghrib sehingga isyak. Banyak pahalanya. Sebab masa itu adalah masa yang paling mustajab itu untuk kita doa dan sebagainya. Itu. Dan selepas 1 jam daripada solat maghrib hingga solat isyak, kita ada waktu isyak hingga subuh. Panjang. Isyak 8.30. Contoh 8.30. Kata ambil pukul 9 lah. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 9 jam. 9 jam. 9 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 jam. 9 jam. Ada orang tidur 8 jam. Jadi 1 jam je. Dia boleh beribadah. Ada orang tidur 7 jam. Dia ada 2 jam. Ada orang tidur 6 jam. Jadi dia ada 3 jam. Rasulullah tidur 5 jam. Jadi Rasulullah ada 4 jam. 4 jam beribadah malam. Jadi dia isi dengan ibadah. Bukan isi dengan ketiduran. Jadi kalau orang 4 jam, katakanlah 5 jam. Rasulullah tidur pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3. Pukul 3 dah bangun dah. Pukul 3, 5 jam cukup lah. 5 jam. Itu jadual Rasulullah SAW. Tapi jadual wajib kita bangun pukul 6. Sebab tu doktor kata tidur kena 8 jam. Itu doktor kata. Tapi orang yang selalu tahajud, dia sihat je. Tidur tak cukup, mengantuk. Biasalah, mengantuk you tidur. Mengantuk tidur. Sebab itu Rasulullah dia ada tidur pukul 12.30. Ataupun tidur selepas zuhur sekejap. Deep sleep. Jadi you ada 9 jam malam. 9 jam. Jadi terpulanglah kepada kita. Sama ada kita nak gunakan untuk tidur sepenuhnya. Ataupun untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 24 jam. Cantik jadual wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak patuh. Mesti kena patuh. Mesti kena ikut. Itu jadual Allah. Kalau kita fikir, kita kata kita nak cari rezeki. Rezeki milik Allah. Allah yang memberikan. Jadi kita kena solat lah. Tak solat lah. Jadi di antara waktu-waktu yang mustajab kita berdoa ialah 2/3 malam. 2/3 malam. Jadi keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyakkanlah doa di saat itu. Doa-doa tambahan semasa sujud. Doa-doa tambahan. Kita boleh mengadakan sujud, doa-doa tambahan. Jadi itulah di antara jadual yang penting kepada kita hari ini. Ambil tidur sebelum zuhur 10-20 minit. Tok Abah, mudahkan kita. Mudah kita mudah bangun sepertiga malam. Itulah. Biar kita gantikan. Kita gantikan Tok Abah. Benar sekali. Jadi jadual utamakan jadual Allah. Dalam kita mengisi kehidupan kita dalam masa 24 jam. Utamakan. Hadir dengan lafaz Assalamualaikum Tok Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jadi bagi orang yang menyusun jadual hidupnya dengan meletakkan jadual ibadah terlebih dahulu daripada jadual-jadual dunia untuk mencari rezeki, maka dia akan lebih selesa, masanya cukup, tidak timbul masalah tak cukup, tidak timbul masalah tak sempat, sebab semuanya diatur mengikut jadual Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti katakanlah dia nak buat meeting pukul 10 atau pukul 11. Pastikan dia sudah solat duha, baru dia duha dia pukul 9, dia buat macam tu. Dia mesti utamakan. Kalau kita tak buat, tidak mengutamakan solat-solat sunat, sampai bila pun kita tidak akan sempat. Sibuknya. Sebab sibuk kerana dunia, sehingga kita lupa akhirat. Itu yang syaitan nak tu. Syaitan dia nak lah kita kejar-kejar dunia, kita lupa-lupa akhirat. Rugi. Jadi kita kena force diri kita, kita kena paksa diri kita supaya kita memasukkan jadual-jadual tadi. Macam ada yang sebagai setiausaha bos ke, dia kena pastikan, kena remind bos dia, bos, waktu asar pukul 4.45 bos. Kalau kita nak mesyuarat panjang, kita kena jangan lepas waktu asar sampai maghrib, nanti terlepas asar. Tak boleh. Supaya juga kalau kita tidak bos, kita ikut komiti dalam meeting tu, kalau kita rasa terlepas solat zuhur atau solat asar, kita minta diri. Saya minta diri dulu sekejap, 5 minit. Pergi solat, jangan malu, jangan segan. Jangan takut, beritahu betul-betul. Saya nak solat. Saya nak solat. Itu penting. Kita kena cerita. Kena cerita solat kita. Kita kena cerita bahasanya kita perlu solat. Kita perlu solat. Pagi-pagi hidung. Biasalah. Jadi jadual kita begitu cantik sekali dan begitu menarik sekali. Cantik dan menarik dan dipenuhi. Sebab masa 24 jam. Sibuk macam mana pun, besar macam mana pangkat pun, kaya macam mana pun kita, masa sama 24 jam. Tua ke, muda ke, lelaki ke, perempuan ke, semua sama 24 jam. Jadi bergantung pada kita untuk mengisi masa itu. Mengisi betul. Jadi kita jangan lupa, kita mesti mengisi dengan masa-masa yang wajib. Masa wajib itu penting. Itu seperti bermula dengan solat subuh. Ada juga, Atuk pernah dengar ada yang pukul 4 pagi bangun nak pergi kerja. Allah. Jadi dia solat subuh, cari-cari masjid, on the way tempat kerja lah. Benar sangat ya Haji. Ini tak ramai yang mementingkan keduniaan. Jangan tinggal. Dunia boleh penting tak apa, tapi jangan tinggal akhirat. Utamakan akhirat. Dunia pun penting. Penting cari rezeki kan, usaha. Cari rezeki niat lillahi ta'ala, maka dapat pahala. Tapi kalau tinggal yang wajib, maka apa gunanya dapat pahala sunat. Sedangkan kita akan dibicarakan di pada mahsyar nanti ialah solat. Soal solat. Atuk banyak menekankan kepada soal solat. Setiap kali ceramah, setiap kali motivation talk, utamakan solat. Sebab solat ini terlalu penting. Solat ini ialah satu ibadat yang pertama akan disemak di pada mahsyar. Dan kalau solat lulus, yang lain pun lulus. Maknanya bahasa mudah, solat lulus masuk syurga lah. Bahasa mudah. Tapi kalau tidak mengutamakan solat, maka rugilah. Rugilah hidup seseorang itu. Mesti utamakan solat. Dan solat ini lebih baik solat 2 rakaat dengan tamakninah daripada solat 20 rakaat dengan tidak tamakninah. Dalam mengerjakan solat juga ada peraturan, disiplin, tamakninah. Tamakninah ni mesti ikut disiplin. Kalau rokok, tunggu sekejap. Sekadar Subhanallahi azim 3 kali. Sujud tunggu sekejap. Itu tamakninah. Tamakninah itu penting. Sebab ada seorang hamba Allah solat dan Rasulullah melihat dia solat, selepas habis dia solat kata kau solat semula. Solat semula. Solat kau tak kena. Maka dia pun bangun solat lagi. Selepas habis solat, Rasulullah kata solat semula. Bangun dia solat lagi. Dia solat semula 3 kali. Dia pun kata, ya Rasulullah, tolonglah ajar saya solat. Rasulullah kata, kau solat terlampau cepat. Bukan bacaan, bukan bacaan dia. Solat yang tidak ada disiplin, tidak ada tamakninah. Sebab dalam solat ni, rukun fi'li ni, yang kena baca kuatnya adalah 5 tempat je.
5 tempat. Yang lain tu sunat, tak baca pun tak apa. Jadi katakanlah masa rokok, subhanallahil azim. Tak baca pun tak apa. Tapi biasa orang apabila tak baca dia cepat naik. Cepat naik. Ataupun subhanallahil azim masa sujud. Kalau tak baca dia cepat naik. Cepat tu menyebabkan tamadinah terganggu. Tamadinah itu syarat sah solat. Tak boleh lah. Ya tak bah, kehidupan yang sebenar adalah selepas kematian. Itu yang pentingnya. Kesempurnaan dalam solat. Jangan mencuri dalam solat. Betul lah tak bah. Ulangilah solatmu kerana sebenarnya engkau belum solat. Kerana Rasulullah SAW sampai mengatakan pada seorang yang tidak tamadinah solatnya, dia kena buat pula. Tidak tamadinah. Bukan tidak khusyuk. Bukan. Khusyuk lain. Khusyuk lain. Khusyuk ni kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu kita khusyuk ataupun tidak. Tapi tamadinah ni orang lain boleh lihat. Boleh lihat pergerakan kita, kita banyak bergerak dan sebagainya. Itu akan mengganggu. Mengganggu solat kita. Qiyamul Day kita hari ini. Sema pagi hari ini, hari Ahad ialah jadualkanlah hidup kita dengan meletakkan solat. Sebab ini satu tarbiyah yang paling baik. Kita selalu beritahu anak-anak, okey, kita nak pergi piknik. Anak-anak kata, so kita pergi awal lah abah pukul 12. No. Kita pergi selepas Zuhur. Kita solat Zuhur dulu. Itu satu tarbiyah yang baik. Itu satu kaedah. Satu kaedah kita nak mendidik anak-anak kita supaya dia memahami mengutamakan solat. Kadang-kadang kita tak perlu kata utamakan solat. Tapi dari segi perbuatan, kita meletakkan, okey, kita solat dulu. Kemudian baru kita pergi. Sama juga, kadang-kadang bawa isteri nak pergi shopping. Pukul 6 dah pergi shopping. Pukul 6 petang pergi shopping. Maghribnya macam mana? Maghribnya. Kemudian balik tergapa-gapa. Lebih baiklah selepas solat maghrib, baru pergi. Utamakan solat. Boleh solat di shopping mall, ada musalla apa semua. Akhir sekali tak buat lah. Jadi utamakan. InsyaAllah banyak kelebihannya apabila kita mengutamakan solat. Sebab solat ini dalam tu ada doa. Solat ni dalam kita menghadap Allah. Solat ni ada zikir. Banyak dalam solat. Solat ada baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Dalam solat itu sendiri. Rangkuman, komponen solat itu sendiri. Seperti Al-Fatihah itu baca Al-Quran. Subhanallahil azim itu zikir. Zikir. Doa. Duduk antara dua sujud. Rabbi firli walhamni itu doa. Itu doa. Bahkan dalam surah Al-Fatihah sendiri pun ada doa. Itu yang penting kepada kita. Kita perlu memahami, utamakan solat dalam pergerakan seharian kita. Jadi untuk memberi guideline, tarbiyah kepada isteri dan anak-anak, apabila nak buat kerja, kita solat dulu. Kita solat dulu. Kadang-kadang pergi pun tak ada apa juga, round saja. Pusing-pusing saja. Tak ada apa juga kan. Jangan mencuri dalam solat. Benarlah Tuan Abah. Jadi dalam soal kita mengutamakan akhirat, ini pentingnya. Penting. Solat ini apabila kita mengutamakan solat, berarti kita mengutamakan akhirat. Ini yang merupakan perkara yang di sebalik daripada kenapa kita pentingkan solat. Sebab solat ini membezakan antara orang Islam dengan orang kafir. Itu saja. The boundary adalah solat, bukan puasa, bukan. Kau puasa ya, kau orang Islam ya. Tidak. Yang di boundary-nya ialah solat. Boundary Islam dengan bukan Islam ni solat. Solat. Ya Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat. Melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jari tangannya. Katanya, mencelupkan jari tangan telunjuknya ke laut. Lalu hendaklah dia perhatikan apa yang dapat di jarinya itu. Itulah dunia. Dunia ni ambil jari celup dalam laut. Akak tu menitik. Titik itulah dunia. Hanya setitik itu saja. Itulah saiz dunia. Jadi apabila kita mengutamakan solat. Jadi kita telah mendidik anak-anak keluarga kita supaya mengutamakan solat. Setiap kali nak buat perbincangan, solat. Setiap kali berbincang, solat. Nak pergi kenduri, tengok solat. Tengok jam dalam perjalanan apa semua.
Ataupun mungkin boleh, okey, kita boleh anggarkan. Kita akan berhenti RNR ke apa ke. Itu boleh. Boleh kita lakukan. Boleh. Ya, Putri Bayu. Putri Bayu. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riba, Alhamdulillah. Ridwan, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Quote of the day kita hari ini, Sambil Sama Pagi, bersama dengan Tok. Untuk sama hari ini, jadual yang pertama kita ialah solat subuh. Jadual yang pertama, solat subuh. Itu jadual pertama. Kita kadang-kadang mementingkan dunia sehingga melambat-lambatkan solat. Memang solat mesti wajib dalam waktunya. Kalau solat asar, di antara waktu 4.45 sehingga pukul 7.30 sebelum maghrib. Itu waktunya. Tapi jangan melambat-lambatkan. Siapa yang menjaga solat, maka ia akan mendapatkan cahaya. Siapa yang menjaga solat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang jaga solat, dia dapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapat cahaya. Gelap gelita lah. Gelap gelita dalam kubur. Gelap gelita dalam kubur. Siapa tidak menjaganya, maka tidak dapat cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Di hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Firaun, Haman dan Ubay. Allahu Akbar. Takkanlah kita sanggup di akhirat nanti kita akan dibangkit dengan Qarun, Firaun. Allahu Akbar. Sebab mereka tu memang tak solat. Mereka tak solat. Bahkan menentang agama Allah. Jadi untuk kita, permulaan untuk kita tidak solat ialah menunda solat. Itu permulaan. Saya tak cukup suka. Alah, cepat lagi. Bila dengar azan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh, contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, baru azan. Boleh lagi sikit. Subuh kan pendek. Alah, nak tu habis. Dia apabila dengar azan, kau tidur lagi. Dah dengar azan, tak bangkit juga, tidur lagi. Kemudian apabila sudah bangkit, maka kau kena qada. Tapi kalau kita tidur pukul 3, kemudian bangkit pukul 7 atau pukul 8, tak payah qada, terus solat seperti biasa. Sebab itu kita tak sedar. Kita tak bangkit, kita tak sedar. Tapi kalau kita dah dengar azan subuh, tak boleh dah. Tak boleh dah. Mesti kena qada. Kena qada. Tapi kalau kita tak dengar, tertidur, bangun pukul 8, boleh terus solat subuh biasa. Tunaikan solat subuh biasa. Bahkan boleh mulakan lagi dengan solat sunat duha. Solat sunat fajar. Solat sunat fajar dan solat subuh. Kemudian solat duha. Solat duha. Dah tertidur, nak buat macam mana? Tapi kalau dah bangun tak boleh. Jangan menunda-nunda solat. Solat. Sebab yang membawa cahaya, teman kita di alam barzah ialah solat. Solat akan bawa cahaya dalam kubur. Kita seorang-seorang je. Tak pernah lagi. Daripada dulu sampai sekarang. Bila dia meninggal, maka diikuti oleh semua ahli keluarganya. Tidak. Meninggal kita seorang je. So, siapa teman kita? Solatlah. Solat memberi cahaya kepada kita. Siapa lagi teman kita? Al-Quran. Al-Quran. Dia ayat-ayat Al-Quran ni semua akan makhluk semua ni. Akulah Al-Fatihah. Akulah surah Al-Ikhlas yang kau selalu baca. Akulah surah An-Nas. Akulah surah Al-Baqarah. Akulah surah Al-Mulk. Mereka ni datang untuk membantu kita di dalam kubur, dalam barzah. Begitu juga sedekah. Sedekah datang membantu kita, bersama kita. Begitu juga puasa kita. Puasa datang. Dan puasa melindungi kita daripada azab. Puasa kata dia selalu berpuasa. Ya Allah, akulah puasa. Puasa. Dan zakat kita keluarkan. Ataupun haji. Kita menunaikan haji. Ini semua adalah ibadat-ibadat yang akan membantu kita di dalam alam barzah. Tidak ada manusia membantu kita. Tidak ada orang berpangkat-pangkat, berkuasa hari ini boleh membantu kita di alam barzah. Tidak ada. Dia pun tak ada orang nak bantu. Sekarang bolehlah kami tak recommend, kami tak tu. Supaya tak ditangkap ke, supaya tak ada apa. Sekarang bolehlah sama dunia. Tapi kalau dah masuk dalam kubur, tak ada apa lagi dah. Tak ada apa lagi. Sebab itulah, bagi orang yang sudah meninggal dunia, dia minta satu je. Dia minta satu hari je. Ya Allah, hidupkanlah aku semula satu hari. Apa kau nak buat? Aku nak beribadah. Aku nak beribadah.
Jadi baru nak start. Baru nak start. Allahu Akbar. Allah kata, it's too late. Too late. Hey, too late. Sekarang bukan zaman ibadah. Dah masuk alam kubur ialah zaman perbicaraan. Malik Yaumiddin. Zaman perbicaraan. Ya, menguasai hari akhirat. Hari Judgment Day. Itulah. Jangan tunggu mati baru nak solat. Jangan tunggu mati baru nak ibadat. Jangan tunggu mati baru nak buat baik. Jangan tunggu mati baru nak jadi lelaki yang baik. Jangan tunggu mati baru nak jadi pejuang Islam. Jangan tunggu mati baru nak sedekah. Jangan tunggu mati baru nak pergi masjid. Banyak jangan. Sebab kalau dah mati, tidak ada ibadah lagi setelah mati. Setelah mati tak ada solat, tak ada. Setelah mati tak ada puasa, tak ada. Tak ada. Ya, keep cup. Lepas solat baca Quran. Rehat sebentar, minum kopi. Balik solat duha. Baru ke tempat kerja. Alhamdulillah. Atuk bagi A. Amalkan. Teruskan. Ya, itulah amal ibadat. InsyaAllah. Mengikut sesugarlo daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapat syurga. Jadi kita ikutlah yang tu. Kita ikut. Cantik sangat kita. Jadi sebelum kita meneruskan bual bicara kita, di mana biasa kita stop sekejap. Kita baca dulu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kita niat pahalanya disampai kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, suami, isteri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, rakan-rakan sahabat, guru-guru. Guru-guru, rakan-rakan Quote of the Day bersama kita saban hari. Sahabat kita semoga menerima pahala kita ini. Ataupun sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Rakan-rakan Quote of the Day pun ada yang dah meninggal dunia. Semoga anda menerima pahala ini. Dan kepada muslimin-muslimat, mukmini mukminat, supaya menerima pahala Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Quote of the Day hari ini, sema pagi hari ini, jadual hidup kita ialah bermula dengan solat subuh. Orang yang bermula dengan solat subuh, maka dia berjayalah sepanjang hari itu, dan dengan mudah dia menunaikan solat zuhur, asar, isyak dan maghrib. Itulah pentingnya solat subuh. Kenapa Allah telah meletakkan solat subuh begitu di awal pagi? Pukul 6, 8 minit awal pagi. Kerana bahagian yang terlupa di sujud solat kita, iaitu apabila kita sujud, maka ketika itu darah mengalir akan ke otak kita. Kita akan jadi lebih sihat, ingatan kita akan jadi lebih kuat. Bila kita sujud, 7 anggota sujud termasuk dahi kita rapatkan, tempat sujud. Maka ketika itu kita akan rasa lebih sihat, dan pengaliran otak kita ke seluruh otak kita mengalir ke seluruh pendahan otak kita. Itu yang penting. Jadi kalau duduk dalam posisi lain tak masuk posisi lain. Hanya posisi sujud saja kita termasuk dalam peredaran darah yang menyeluruh posisi sujud. Ini tak ada. Orang tak solat tak dapatlah. InsyaAllah. Quote of the Day hari ini, sema-semakan lagi bersama kita hari ini. Kalau hidupmu tidak jadikan solat sebagai penghapus dosa, maka dosa akan menghapuskan solat dalam hidupmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berat. Meninggalkan solat kerana urusan dunia. Berat ni. Berat meninggal solat kerana urusan dunia. Dosa meninggalkan solat secara ringkas. Dosa meninggalkan solat. Dosa meninggalkan solat kalau solat subuh.
Solat Zuhur, tinggal solat subuh Zuhur. Apakah dosa-dosanya? Oi, berat ni. Berat. Kita baca satu persatu sebagai panduan kita. Sebagai panduan kita. Jika kita meninggalkan solat subuh, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan ke dalam neraka Jahannam selama 60 tahun. Sahabat sekalian, 1 tahun di akhirat, 1 tahun di akhirat tidak sama dengan di dunia. Jika 1 tahun di dunia kita sudah rasa agak lama, di akhirat 1 tahun bersamaan 60,000 tahun di dunia. Masya Allah, 7 keturunan kita pun belum lepas 1 tahun kita hidup di akhirat. Itulah dicampak solat subuh. Orang tak solat subuh. Allahu Akbar. Dosa solat zuhur seperti membunuh 1000 orang Muslim. Sedangkan membunuh orang Islam itu kita akan dicampak ke dalam neraka. Bayangkan kita telah membunuh 1000 orang Muslim. Betapa azabnya kita. Begitu mudah untuk mencari dosa tersebut hanya dengan meninggalkan solat zuhur. Yang mana solat zuhur yang mana solat zuhur, meninggalkan solat zuhur yang mana jika dilakukan hanya sekejap saja, tak sampai pun 10 minit, 15 minit. Asar, dosa sama seperti meruntuhkan Kaabah. Masya Allah, solat asar. Maghrib, dosa sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Allahu Akbar. Isyak, hai orang-orang yang meninggalkan solat isyak, bahawa aku tidak lagi reda dengan engkau tinggal di bumiku dan menggunakan nikmat-nikmatku. Segala yang digunakan, dikerjakan adalah berdosa kepada Allah SWT. Itulah sedikit contoh. Contoh sebagai panduan kita. Beratnya kita meninggal solat. Berat sangat. Update kita hari ini, sembang-sembang pagi hari ini. Sembang-sembang pagi kita ialah solat. Jadual hidup kita, hidung pun tak sedap. Jadual hidup kita ialah jadual solat. Itu jadual hidup kita. Orang yang tak solat akan banyak bermasalah. Tidak tenang, cepat marah, susah nak terima kenyataan dan selalu nampak orang lain yang salah. Ini kata-kata mutiara yang kita boleh kongsi hari ini. Orang yang solat lebih nampak kesalahan diri sendiri daripada kesalahan orang lain. Orang yang banyak solat. Bukan setakat solat. Solat lebih itu bukan kata subuh buat 4 dah. Solat lebih itu mana? Solat wajib 17 rakaat. Solat lebih. Solat-solat sunat. Iaitu orang yang selalu solat-solat sunat, dia lebih nampak kesalahan diri sendiri daripada kesalahan orang lain. Nampak aib diri sendiri. Nampak dosa diri sendiri. Jadi dia akan boleh membetulkan, bertaubat dan sebagainya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayah kita penagih dadah sekalipun, bila dia suruh solat, kita sebagai anak wajib tunaikan. Walaupun bapa kita, dia tak solat. Dia tak solat. Tapi bila dia suruh solat, kita wajib kena tunaikan. Jangan main. Sebab dia sudah terlepas daripada tanggungjawab dia. Ya, mari. Mari yani mar. Betul tak atas sebut tu? Terima kasih kerana sudi menjenguk atuk. Tajuk kita hari ini. Kenapa tajuk kita hari ini, jadual waktu kita ialah jadual solat subuh. Kop, kenapa bacaan kunut yang pertama kuat sampai finnaka takdir dibaca slow pula dakwah sunat baca. Dia begini. Baca kunut tu yang separuh itu doa. Doa tu dia baca kuat. Yang separuh itu lagi bukan doa, itu puji pada Allah. Puji pada Allah. Cuba tengok mana. Cuba kau tengok mana. Yang separuh awal tu mana. Tapi itu semua adalah sunat saja. Sunat saja. Ramai ulama dia baca sama kuat je. Bahkan baca kunut tu sendiri pun sunat. Sunat. Ada mazhab lain tak baca pun solat kunut tu. Solat kunut. Nak angkat tangan pun boleh, tak nak angkat pun tak apa.
Tak faham. Sebab ada orang, kenapa kau tak solat subuh? Belum hafal kunut. Allahu Akbar. Kunut tak baca pun tak apa. Belum hafal kunut. Maka dia tak solat subuh. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Jangan tinggal subuh. Jangan tinggal subuh. Walaupun tak ingat kunut. Dan kalau tak ingat baca kunut pun, baca doa-doa yang lain. Sebab kunut itu doa. Doa. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kebaikan di akhirat. Macam tu. Doa juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga jauhlah daripada neraka. Habis dah. Itu doa. Cukup dah. Cukup dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Tok Mat. Waalaikumsalam, Nina. Apa khabar? Apa khabar? Tidak solat punca penceraian dalam rumah tangga. Setuju? Jaga solat, insya-Allah bahagia. Jaga solat, insya-Allah bahagia. Utamakan solat dalam segala hal sesuai dengan seruan as-salat sebelum seruan al-falah pada ulangan azan. Jaga solat sesuai segala hal. Sebab tu semasa azan dia hayya 'alas solah dulu. Baru lepas tu baru hayya 'alas falah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alal falah. Marilah solat. Marilah menuju kejayaan. Bahkan kalau solat subuh, as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Lebih baik daripada tidur. Kop. Orang yang tinggal solat adalah orang yang menambahkan hutan. Benar sekali. Hutan dosa dia. Hutan dosa. Jadi utamakan solat dalam segala hal. Sebab daripada solat itulah barulah hayya 'alal falah, iaitu marilah menuju kejayaan. Selalu solat berjemaah. Walau payah macam mana pun, boleh jadi jemaah itu dapat menampung pahala berlipat ganda. Ya, solat jemaah 27 kali ganda. Walaupun di rumah. Di rumah suami isteri boleh. Panggil anak duduk di belakang boleh. Itu pun solat jemaah, tapi lebih afdal solat jemaah itu di masjid. Solat berjemaah adalah sebahagian teknik penyatuan dan kekuatan umat. Jadi bila kita solat berjemaah, itulah kekuatan orang Islam sendiri. Sebab itu orang bukan Islam, orang Yahudi sedang memerhatikan di mana kehebatan orang Islam. Di alat senjata dia tidak. Di kekayaan dia tidak. Orang Yahudi, orang kafir sedang memerhatikan. Jika suasana itu muncul, maka benarlah orang Islam begitu kuat sekali, iaitu solat subuh. Bila solat subuh lebih ramai daripada solat Jumaat ataupun sama dengan solat Jumaat, maka di situlah bangkitnya orang Islam yang sebenar. Bukan pada senjata, bukan pada harta, bukan, tapi bergantung kepada jumlah makmum dalam solat subuh. Tanda dia. Hindun. Bismillah. Assalamualaikum. Dan salam ukhuwah tu. Serta sahabat syurga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah. Amin. Quote of the day kita hari ini. Setiap hari utamakan jadual solat. Jadual Allah. Utamakan. Letak dulu. Pukul 6. Tak boleh pergi mana-mana. Solat dulu. Satu suku. Zuhur dulu. Asar 4.40. Kemudian maghrib 7.28. Isyak 8.40. Itu mesti ditetapkan. Utamakan. Nak buat benda lain, ejah. Bukan ejah waktu solat. Ada orang ejah solat. Tak apalah, saya solat lambat sikit. Tiba-tiba pergi jam. Jam tak solat lah. Ya, rahmat. Assalamualaikum bang. Dan semua sahabat salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekira seseorang itu tahu pahala berganda, nescaya ia tidak akan tinggal solat ketika ia sakit. Jika dia tahu solat itu pahala berganda, masa dia sakit lagi banyak pahala dia dapat. Tapi kita pergi hospital banyak yang tak solat. Kenapa sakit? Sepatutnya dia sakit itulah dia kena solat. Sebab berganda solat bagi orang yang dalam keadaan sakit. Selepas solat tergesa-gesa bangun. Itulah amalan yang merugikan. Rasulullah kata, selepas solat sekurang-kurang baca subhanallah 3 kali. Sekurang-kurang. Ataupun wiridlah semasa berjalan nak pergi pakai kasut, nak keluar masjid.
Ha. Assalamualaikum Fi. Waalaikumsalam. Fi, apa khabar? Tok, dah tengok trofi saya? Belum? Nanti tengok. Nanti tengok. Tek. Tek. Jadi kalau orang solat tergesa-gesa itu amat merugikan. Lepas solat sekurang-kurang 3 kali istighfar sekurang-kurang. Yang cantiknya ialah zikir Fatimah, iaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian doa baru bangun. Doa baru bangun. Kalau orang yang solat pun belum tentu masuk syurga, apatah lagi orang yang meninggalkan solat. Kan? Kalau solat pun boleh tentu masuk syurga, kalau solatnya tidak diterima. Tapi kalau orang tak solat dah garanti lah. Dah garanti lah. Orang yang solat membimbangkan bagaimana pengawasan solat itu kepada keadaan solat dia. Jagalah solat anda, kerana solat itu adalah hubungan Allah dengan hambanya. Solat itu hubungan Allah dengan hambanya. Tok dah tengok trofi belum? Oh, baca dah baca dah. Menjaga solat boleh membersihkan dalaman kita. Puasa juga membersihkan jiwa seorang. Menjaga solat, kita akan jadi orang baik. Orang baik. Jangan cakap pergi solat kalau tak masuk api neraka. Tapi cakap jom solat, nanti kita masuk syurga. Allah sama-sama kita, insya-Allah. Jadi cara kita ini cakap negatif dengan positif, terutama dengan anak-anak. Jom mari kita solat, ramai-ramai kita masuk syurga. Bukan ugut. Ugut ni tak solat masuk neraka. Itu negatif. Positif ni jom kita solat masuk syurga. Jom kita baca Quran masuk syurga. Jom kita sedekah masuk syurga. Jom kita zikir masuk syurga. Itu ajakan positif. Kita ubah sikit cara mengajak anak dan keluarga. Solat jemaah syiar dan sumber kekuatan generasi berjaya. Ayuh tegakkannya seiring solat. Solat berjemaah. Sebab itu Atuk kata tadi, orang kafir sedang ingin melihat kekuatan orang Islam ialah pada solat subuh. Ya Tok nak tanya, ada pendapat orang tak solat tak boleh tarawih, kena qada solat dulu baru boleh tarawih. Ada setengah pendapat memang berkata begitu, tapi ada kelonggarannya, iaitu boleh buat selang-seli ataupun kena sekali-sekala sebelum tarawih tu, siang hari buat dulu solat taubat, malam buat tarawih. Sebab tarawih ni solat sunat. Kalau nak kira, bukan solat sunat tarawih saja. Solat duha, banyak solat-solat. Solat qabliyah ba'diyah. Tapi jumhur ulama' berpendapat bahawa bolehlah selang-seli. Ataupun adalah seiring. Semasa kita solat tarawih tu, esok lepas solat tarawih atau malam tu, kita solatlah qada. Macam tu. Bukan tak boleh terus. Bukan tak boleh mutlak. Bahkan ada ulama' kata, yang tinggal solat tu, yang tak qada solat itu bergantung kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab puasa you kena ganti. Memang kena ganti, kena bayar fidyah lagi kalau tak puasa. Tapi dari segi solat, ulama' membuat kias bahawasanya solat pun kena ganti. Sebab itu perintah Allah. Tapi ada ulama' kata tak payah, kau minta ampun dengan Allah je lah. Ada ulama' kata macam tu. Tapi untuk selamat kita buat dua-dua. Buat dua-dua. Rahmat, jangan tak buat solat tarawih, rugi. Tapi qada tu kena buat jugalah. Jadi kalau solat tak dapat ingat Allah, mana mungkin luar solat mampu ingat Allah. Kita solat ni untuk dekat dengan Allah. Sebab bila masa kita paling hampir dengan Allah, semasa kita sujud. Kalau kau nak hampir dengan Allah, kau kena sujud. Dalam solat lah, bukan sujud biasa. Kalau kau nak ingat Allah, kau selalu sebut Allah. Dalam solat lah. Jadi kejayaan seseorang Muslim bukan banyak rakaat solatnya, tapi bergantung kepada khusyuknya. Itu yang mahal tu. Khusyuk dalam solat. Itu yang mahal tu. Khusyuk dalam solat ini ialah satu rezeki. Dan kita kena sentiasa minta dengan Allah. Ya Allah, khusyuklah solatku. Kena minta. Dan selepas solat kita kena minta dua perkara. Ya Allah, terimalah solatku walaupun tak sempurna. Ya Allah, jangan tolak solatku. Dua perkataan ini. Iaitu minta Allah terima solat kita dan minta Allah jangan tolak solat kita. Kena minta setiap kali lepas solat. Kena minta, ya Allah, terimalah solatku. Sebab kita tahu tak sempurna, tak khusyuk. Tapi kita buat juga. Zainab, ya, Assalamualaikum tu.
Salam tengah hari. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Pagi. Dekat pukul 12 dah. Solat duha. Duha. Jangan lupa solat duha. Solat duha. Jadi itulah untuk hari ini. Kita sudah buat sembang hari ini. Sebagai rumusannya. Jadual Allah itu mesti diikuti dan terbaik jika kita ikut. Apa itu Tok jadual Allah? Iaitu jadual solat 5 waktu. Kerana buat apa pun mengenai hal dunia ini, maka pastikan solat engkau di awal waktu dan tidak terlepas daripada waktu. Tidak terlepas. Bermula dengan solat subuh. Orang Islam mesti bangun awal pagi. Orang Islam tak boleh. Sebab bangun awal pagi ni ialah untuk sihatkan badan. Allah sayang kepada hambanya. Rasulullah sayang kepada umatnya. Sebab itulah solat subuh awal pagi, udara fresh, nyaman, badan sihat. Sebab itu disarankan supaya tahajud, bangun pukul 4, pukul 5 pagi. Waktu itu cukup tenang, cukup sihat, udara bersih. Ada yang solat tanpa mengeluarkan suara, macam mana tu? Tak boleh. Tak boleh. Di antara tempat yang wajib keluar suara, sekurang-kurangnya mesti didengar oleh telinga kita. Dia panggil rukun fi'li. Keep kau. Pertama sekali ialah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Itu wajib dengar. Tak boleh angkat saja. Mulut saja tak boleh. Allahu Akbar. Kena mention. Kena jelas. Allahu Akbar. Takbir. Yang pertama takbir. Dan apabila kita angkat takbir Allahu Akbar, masa tu kita mulai lihat kepada tempat sujud. Jangan Allahu Akbar nampak langit. Apabila Allahu Akbar terus tunduk. Allahu Akbar terus lihat tempat sujud. Terus lihat. Jadi tunduk sikit. Jadi apabila Allahu Akbar, jadi macam tu. Allahu Akbar. Itu rukun fi'li yang pertama. Kemudian wajah lila. Baca doa iftitah tu sunat. Tak baca pun tak apa. Yang kedua ialah surah Al-Fatihah. Yang ni kena baca. Biar dengar di telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengar di telinga kita. Jangan terlalu kuat. Dengar telinga kita. Kemudian selepas Al-Fatihah baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ni nak baca dalam hati boleh, nak lafaz boleh. Tapi pahala lebih afdalnya lafaz. Biar dengar macam baca Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kemudian kita nak pergi takbir, ramai sangat macam tu. Belajar tak mau, suruh baca semua turun dari masjid. Biarlah orang lain nak buat macam mana. Kop. Jadi rukun fi'li yang pertama ialah takbir. Allahu Akbar. Daripada kita tegak, apabila menyebut Allahu Akbar, kita terus tunduk dan lihat kepada tempat sujud. Itu yang terbaik. Kemudian selepas baca Al-Fatihah, pertama, rukun fi'li pertama takbir. Rukun fi'li kedua baca Al-Fatihah. Rukun fi'li ketiga ialah baca tahiyat akhir. Tahiyat pertama tak masuk. Tak baca pun tak apa tahiyat pertama. Sebab dia bukan rukun fi'li. Jadi tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah tu kena jelas. Itu rukun fi'li. Rukun fi'li yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat dalam tahiyat akhir. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum. Sekali tak apa dah. Bagi salam. Assalamualaikum. Kiri, Assalamualaikum. Bagi salam kanan, selesai. Jadi solat ini bermula daripada takbir sehingga bagi salam. Boleh? Itu tempat-tempat yang mesti tak boleh baca dalam tak boleh. Mesti baca kuat sikit. Baca kuat sikit. Kop. Terima kasih atas soalan itu. Terima kasih. Sebenarnya kop bila kita lihat orang lain buat kan.
menjadi pengajaran, aku jangan buat seperti dia. Tapi kalau kita kenal orang tu, pergi dekat-dekat lah. Tegur dia. Kita dapat pahala. Kalau dia tak suka pun tak apa. Minta maaf ya, saya nak tahu saya lah. Bacaan takbir tu kena bagi dengar. Kalau tak dengar tak boleh. Macam tu. Dah jelas tu. Terima kasih kau. Terima kasih. Okey, kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Penghujung rancangan. Sambung lagi besok insyaAllah. Tu ucap terima kasih banyak. Jadi apa yang penting, rumusannya ialah buatlah jadual hidup kita. Tetapi masukkanlah jadual solat. Dan masukkanlah jadual solat sunat. Dalam masa 24 jam. Jadual apa ni? Kalender Islam ni bermula dengan maghrib. Dah ramai yang tegur tapi seorang-seorang lah. Macam tu lah. Pelan-pelan. Kita tegur, kita dapat pahala. Dia tak dengar, dia punya pasal lah. Tapi kalau kita tak tegur, nanti di akhirat nanti pada mahsyar dia kata, aku baca tak betul, kau tak tegur. Dia boleh. Dia boleh tuntut. Boleh tuntut. Jangan main. Memberi. Kita ada ilmu tapi kita tak tegur. Mana kita tak share ilmu kita. Dia akan tuntut di pada mahsyar. Itulah soal berjemaah ni, tanggungjawab antara satu sama lain ni berat. Jadi kalender Islam bermula daripada maghrib ke maghrib, bukan pukul 12 malam, bukan. Itu Yahudi punya. Jadi kita bila masuk waktu maghrib, maka masuklah waktu esok hari. Sebab itu kita mula niat puasa waktu maghrib. Niat puasa sehinggalah kita buka puasa maghrib yang akan datang. Itulah satu hari. Ini kaedah Atuk nak share. Kaedah kita menggunakan amalan seharian kita mesti bermula daripada maghrib. Mesti alhamdulillah ada yang ikut. Alhamdulillah. Kita mesti bermula dengan bermula daripada solat maghrib sebagai hari sebagai ibadat pertama. Bukan subuh. Bukan subuh. Islam, kalender hijrah kita mesti bermula daripada maghrib. Sebab itu kalau orang yang meninggal selepas maghrib hari Khamis, maka dia sudah masuk hari Jumaat. Dan dia ditanam sebelum maghrib hari Jumaat. Kalau dia tanam selepas maghrib hari Jumaat, berarti sudah masuk hari Sabtu. Hari Sabtu. Kena ingat itu kena ingat. Jadi jadual kita bermula dengan maghrib. Kalau kita nak zikir ke apa, katakanlah ada orang amalkan zikir zikir Astaghfirullah 1000 satu hari. Dia mesti bermula dengan maghrib. Bukan bermula dengan subuh. Tak ada. Bermula dengan subuh tak sempat. Banyak kerja nak buat. Tapi kalau bermula dengan maghrib, cantik. Lepas maghrib isyak. Buat macam tu. Jadi jadual kita mesti bermula dengan maghrib. Sebab selepas maghrib malam ni aktiviti kita kurang untuk keduniaan. Sebab kita dah letih apa semua. Jadi kita mendekatkan diri dengan Allah SWT. Kalau nak zikir 250 ke 1000 ke, bermula daripada maghrib. Kalau zikir 200 selepas maghrib, 200 selepas isyak dah 400. 200 selepas subuh dah 600. 200 selepas zuhur dah 800. 200 selepas asar dah 1000. Macam itulah. Kita gunakan maghrib sebagai jadual hidup kita. Jadi kita tanda solat wajib maghrib. Kemudian solat wajib isyak. Tanda. Biar ada jadual. Solat wajib maghrib. Solat sunat ba'diyah maghrib. Kemudian solat wajib isyak. Solat ba'diyah isyak. Solat qabliyah isyak. Kemudian solat tahajud pukul 4 pagi. Masukkan dalam jadual kita. Solat tahajud 4 pagi, pukul 5 pagi. Kemudian apabila masuk subuh, solat sunat fajar. Solat wajib subuh. Kena tanda ni, tanda. Selepas itu, aktiviti kita zikir, wirid, baca Quran. Baca Quran. Kemudian, masuk pukul 8, solat duha. Kemudian terus buat kerja lain. Sehinggalah habis duha, pukul 12.45. Okey. Zuhur. Bermula zuhur. Ambil wuduk. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian, apabila masuk waktu zuhur, solat qabliyah zuhur 4. Solat zuhur 4. Solat ba'diyah zuhur 4. Selesai situ. 2, 4, 4, 4. Jadi berapa?
14 rakaat Zuhur saja. Kemudian kerja lagi. Seperti sehingga tunggu asar. Masukkan waktu tajwid asar. Sebelum asar. Sebelum asar 4 rakaat. Solat sunat sebelum asar 4 rakaat. Solat wajib asar 4 rakaat. Habis itu. Habis. Kemudian jadual lagi yang berikut maghrib. Solat maghrib 3. Solat qabliyah, solat ba'diyah maghrib 3. Dah sambung dah tadi. Jadi kita sambung teruslah. Sambung terus. Jadi semua total sekali kalau kita buat macam tu, kita akan dapat 50 rakaat. 50 rakaat. Tahajud tu banyak. Solat tahajud boleh lewat 8, solat taubat 2, solat hajat 2, kemudian solat wuduk 2. Di situ pun boleh 12 dah. 12 rakaat. InsyaAllah amalkan 50 rakaat satu hari. Yang wajib 17, campur yang sunat jadikan 50. InsyaAllah. Kita nak puasa ni. Puasa dah tak lama dah. Kena latih sekarang. Jangan buat bulan puasa letih tau. Letih. Puasa letih. Jadi kita kena latih sekarang. Sama juga tahajud. Rugilah bangun sahur pukul 5. Sepatut pukul 5 buat tahajud dulu 2 rakaat. Kan? Rugi. Orang bangun sahur tapi tak buat tahajud. Allahu Akbar. Rugilah. Rugilah. Hidup dia tu memang rugi. Tapi kita harus ingat. Bulan Ramadan pahala sunat dah jadi pahala wajib. Pahala sunat dah jadi pahala wajib bulan Ramadan. Ini yang Atuk nak pesan. Jadi kita kena latih sekarang. Kita nak latih. Kita tak akan rasa berat. Kita kena sucikan tubuh kita. Untuk beribadah dalam bulan Ramadan, kena sucikan tubuh kita daripada dosa. Jadi untuk suci kena buat sekarang. Istighfar. Berdoa keampunan dengan Allah. Sucikan sekarang. Supaya bila ibadat bulan puasa kita rasa tenang. Kita rasa kuat. Kita rasa sihat. Kita rasa bersemangat. Kita rasa nikmat. Itu yang penting kepada kita. Jadi bermula daripada sekarang. Sekarang 10 hari, 13 hari lagi. Cantik. Cantik. Jadi pastikan 50 rakaat cantik lah. Sebab pahala sunat bulan Ramadan mendapat taraf pahala wajib. Allahu Akbar. Rugilah kata apa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sallallahu alaihi